Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. الحمد لله نواصل دراستنا اليوم في الاسم المرفوعات يعني التابع للمرفوعات نعت. Na'at seperti mana yang kita sudah perbahaskan sebelum ini, boleh dipanggil na'at, boleh dipanggil sifat, dan juga satu lagi istilah, boleh dipanggil tabi' yang mengikut. Maka seperti mana yang saya sudah terangkan sebelum ini tentang bagaimanakah contoh na'at sifat. Sifat dia akan mengikut mausuf, empunya sifat. Baik. Maka pada hari ini saya akan bincangkan tentang pembahagian sifat tersebut. Kerana dalam bahasa Arab, sifat ataupun na'at ataupun tabi' tadi terbahagi kepada dua bahagian. Baik, dan saya akan terangkan satu persatu mengenai na'at ini. Kita mulakan dengan na'at yang pertama adalah na'at apa? Na'at haqiqi. Bahagian na'at yang pertama adalah na'at haqiqi. Dan na'at yang kedua adalah na'at sababi. Baik. InsyaAllah kita akan syarahkan satu persatu mengenai na'at ini agar kita dapat memahami. Dalam pelajaran Nahu yang pertama, kita kena faham istilah Nahu tersebut. Kemudian kita kena faham bagaimana bentuk ia berlaku dalam percakapan. Yang pada awal saya sudah tekankan bahawasanya saya sudah tekankan pada awal bahawasanya dalam kita belajar Nahu ini adalah kita mempelajari yakni percakapan. Jadi apapun dalam pelajaran Nahu ialah kita kaitkan dengan percakapan kita. Baik. Dalam percakapan sifat Nahu ini, dalam sifat ini, maka kita akan jumpa orang Arab bila bercakap, dia akan menggunakan dua jenis cara bagaimana mereka menggunakan sifat ataupun na'at ini. Baik. Kita huraikan yang pertama, na'at haqiqi. Apakah itu na'at haqiqi? Ialah isim yang merofokkan isim dhamir. Ialah sifat yang merofokkan isim dhamir yang kembali rujuknya itu kepada mausuf, empunya sifat. Daripada ta'rifan ini, saya rasa mungkin ramai yang agak keliru dan kurang faham tentang apakah itu yang dikatakan isim, sifat yang merofokkan isim dhamir, dhamir pula yang kembali rujuknya itu kepada mausuf. Jadi, ta'rifan ini akan diterangkan ataupun dicerahkan lagi dengan contoh yang akan dibawakan sebentar lagi nanti. Baik. Saya bawa satu contoh yang mudah. Ja'a rajulun karimun. Telah datang oleh lelaki yang mulia ia. Telah datanglah. Ja'a fi'il madhi. Rajulun fa'il. Lelaki. Karimun. Lelaki yang mana? Karimun, yang mulia. Siapa yang mulia itu? Ia. Ia lelaki. Baik. Sekarang ini yang kita hendak bahaskan adalah karim ini sifat. Ya betul, ia menyatakan sifat lelaki, sifat mulia. Okey, sekarang sifat ini dipanggil sifat apa? Hakiki ataupun sababi? Baik, kita lihat. Karimun maknanya yang mulia. Jadi, dia menyatakan di sini yang mulialah oleh dia. Karimun, pada karimun itu ada huwa, ada makna ia. Mana telah datanglah oleh lelaki yang mulialah ia. Ada makna dia. Yaitu kembali kepada rajulun.
kembali kepada lelaki. Telah datanglah oleh lelaki yang mulialah ia lelaki. Dalam bahasa Arab, karim ini, sifat ini, ataupun dia datang dalam bentuk isim fa'il ini, dia seolah-olah menempati pada tempat fa'il madhi ataupun fa'il mudhari'. Jadi kalau di sini adalah fa'il, maka setiap fa'il dia ada fa'il. Fa'ilnya itulah dipanggil dhamir ghaib yang diterjemahkan dengan makna dia. Baik. Okey. Telah datanglah oleh lelaki yang mulia. Ataupun saya nak cakap yang mudah untuk kita faham na'at hakiki begini. Na'at hakiki adalah apabila sifat tadi kita sandarkan kepada mausuf, kepada empunya sifat. Sifat tadi bukan kita sandarkan kepada orang yang lain daripada mausuf. Sekarang, karimun ini ialah nak menyatakan sifat bagi lelaki. Maka ini dipanggil hakiki. Ada lagi satu jenis sifat, dia sifat sababi. Antara senang nak faham sifat sababi, dia sifat juga tetapi bukan menyatakan sifat lelaki. Sifat mausuf ini, dia menyatakan sifat yang lain. Nanti kita akan lihat bagaimana perbezaan. Boleh faham? Okeylah, kalau saya nak mudah, saya cakap bahasa Melayu. Kita kata, tadi aku jumpalah lelaki yang dermawan. Itu niat hakiki. Itu niat hakiki. Tadi, alhamdulillah dapat bersyukur sangat dapat berjumpa dengan perempuan yang cantik. Cantik itu siapa yang cantik? Perempuan itu cantik. Itu dipanggil na'at hakiki. Na'at yang sebenar. Kerana kita menyandarkan sifat itu kepada empunya dia. Okey. Boleh faham? Kalau tak faham, boleh tanya lagi. Dan boleh dengar berkali-kali huraian saya. Saya ulang sekali lagi. Na'at hakiki adalah na'at yang menyatakan sifat. Contoh macam saya. Saya kata, aku adalah satu orang lelaki yang penyabar. Jadi penyabar itu kita kata kepada diri kita. Maka itu dipanggil na'at hakiki. Na'at yang realiti ada pada diri kita. Dia bukan na'at sababi. Na'at sababi rupanya lain, bentuknya lain. Nanti kita akan tengok perbezaan. Baik. Baik. Hukum na'at hakiki. Baik. Bila mana na'at tadi sudah dihukumkan, sudah kita confirmkan dia adalah na'at hakiki dan bukan na'at sababi, maka padanya ada hukum yang khusus. Kalau na'at itu na'at hakiki, maka padanya ada hukum yang khusus. Apakah itu hukumnya yang khusus? Sifat mesti mengikut mausufnya 4 perkara. Sifat tadi, rajul tadi, karim tadi, itu sifat mesti mengikut mausufnya, iaitu rajul tadi. 4 perkara dia kena mengikut. Maknanya, apa yang ada pada mausufnya, ada pada sifat. Kerana sifat dia mengikut zat. Bukan zat mengikut sifat. Sifat dia mengikut zat. Zat itu yang kita panggil mausuf. Sifat kita mengikut kita. Kita bukan mengikut sifat. Okey, tengok pencerahan. Yang dikatakan 4 perkara tu apa? Yang pertama, rafa', nasab, khafat, jazam. Ini dipanggil i'rab. Dia kena mesti mengikut, sama ada mengikut pada rafa', mengikut pada nasab, mengikut pada khafat ataupun mengikut pada jazam. Ini dipanggil i'rab. Yang kedua, dia mesti kena mengikut sama ada ma'rifah ataupun nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Maknanya sama ada dia kena mengikut sama-sama ma'rifah ataupun sama-sama nakirah. Dia tak boleh lain-lain. Dia tidak boleh sifat nakirah mausuf ma'rifah. Dia tidak boleh. Ini mesti kena mengikut. Dan yang ketiga, mesti kena sama-sama mengikut muzakkar dan muannas. Kalaulah mausuf itu muannas, maka sifat kena muannas. Kalaulah mausuf itu muzakkar, maka sifat pun kena muzakkar, kena mengikut. Yang terakhir kena mengikut sesama mufrad, tasniah dan juga jamak. Kalaulah mausuf mempunyai sifat itu dia mufrad, sifat pun kena bentuknya mufrad.
Kalaulah mausuf itu dia jamak, maknanya dengan makna ramai, maka mausuf pun kena jamak juga. Baik, ini dia dipanggil 4 perkara. Nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimanakah rupa dia mengikut. Baik. Cuba lihat contoh ini, contoh yang sama yang saya sudah nyatakan sebelum ini. Ja'a rajulun karimun. Telah datanglah oleh lelaki yang mulia. Baik, di sini kita panggil na'at ini dipanggil na'at hakiki. Kerana karim ini dia menyatakan perihal sifat mausufnya, bukan menyatakan perihal sifat yang lain. Baik. Sekarang bila kita sudah tetapkan bahawasanya karim ini adalah na'at hakiki, maka para nuhat, para ulama nahwu telah membuat keputusan kalau na'at itu na'at hakiki, maka dia kena mengikut 4 perkara. Mana karim ini, sifat ini mesti kena mengikut rajul. Mausuf ini 4 perkara. Baik, sebelum itu kita tengok perincian ini. Karim adalah sifat, rajulun adalah mausuf. Okey, jangan keliru. Ini sifat, ini mausuf. Sekarang sifat mesti mengikut mausuf. Okey. Mana karim mengikut mausuf. Mengikut mausuf. Baik. Sekarang apa yang ada pada mausuf mesti kena ada pada karim. Maknanya salah satu. Maknanya 4 perkara yang telah saya sebutkan sebelum ini mesti kena ada pada rajulun. Yang ada pada rajulun mesti kena ada pada karimun. Okey, saya perincikan. Cuba tengok. Yang pertama, rafa'. Karim ini mengikut rajulun pada rafa'. Tengok rafa'. Rajulun dia rafa' sebab dia menjadi fa'il. Rajulun dia rafa' sebab dia menjadi fa'il. Kepada ja'a. Karimun dia rafa' bukan sebab dia menjadi fa'il. Sebab dia mengikut hukum rajulun. Sebab itu dia rafa'. Sebab itu kita bicarakan di sini. Karim adalah hukum yang ada pada sifat adalah kerana dia mengikut. Dia mengikut orang. Dia mengikut mausuf. Maka dia pun dihukumkan rafa' kerana mausufnya itu rafa'. Baik. Yang kedua dia mengikut pada apa? Cuba lihat. Pada sama-sama nakirah. Pada sama-sama nakirah. Karimun nakirah, rajulun nakirah. Karimun sebab apa dia nakirah? Sebab rajulun nakirah. Baik, apakah itu isim nakirah? Saya sudah terangkan sebelum ini. Isim nakirah, mudah-mudah kita sebut, isim yang tiada padanya tanda isim makrifah yang 6. Tidak ada alif lam, bukan nama orang, bukan nama tempat, bukan nama tumbuh-tumbuhan, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim yang disandarkan kepada isim makrifat. Maka itu dipanggil isim nakirah. Isim yang mengandungi makna umum. Macam telah datanglah oleh lelaki. Lelaki mana? Maknanya umum. Maka ini dipanggil isim nakirah. Karimu pun isim nakirah juga. Nampak? Yang kedua. Yang ketiga mengikut pada sama-sama muzakkar. Rajulun muzakkar. Muzakkar maknanya dia lelaki. Dia tidak ada alamat muannas, alamat perempuan. Alamat muannas yang mudah saya nak bicarakan nanti adalah ada ta marbutah, ada ta muannas. Tetapi di sini tidak ada ta muannas. Dan maknanya makna lelaki. Telah datanglah oleh lelaki. Maka dia muzakkar. Karimun pun muzakkar juga. Pun tidak ada ta marbutah. Baik. Yang terakhir adalah mufrad. Sama-sama mufrad. Bukan tasniah dan bukan jamak. Rajulun tunggal menunjuk kepada satu. Bilangan yang satu. Karimun pun juga isim mufrad menunjuk kepada makna yang satu. Baik. Sekarang selesailah. Maknanya karimun sifat ini dia berjaya mengikut mausufnya 4 daripada 10 tadi. 4 perkara tadi. Ini mengikut pada sama i'rab, sama-sama rafa', sama-sama nakirah, sama-sama muzakkar, dan sama-sama mufrad. Baik. Perbicaraan ini
pelajaran ini sebenarnya agak sukar. Tetapi insya-Allah dengan berpandukan pada video dan action yang saya sudah nyatakan di sini, sila tengok balik semula dan kaji dengan lebih mendalam. Tengok berulang-ulang kali dan faham maksud saya dalam pencerahan ini. Mudah-mudahan diberi kefahaman oleh Allah. Dan saya rasa nak melanjutkan Na'at Sababi, tetapi oleh kerana pelajaran ini agak berat, saya cukup di sini dahulu dan saya akan sambung pelajaran yang akan datang dengan Na'at Sababi. Wallahu ta'ala a'lam.